Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran dan pengajaran di rumah berkenaan mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3 dan hari ini kita akan belajar berkenaan respons terhadap ayat suruhan dan ayat permintaan. Murid boleh bersedia dengan membuka buku teks Bahasa Melayu jilid 2 muka surat 33. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid dapat mengenal pasti ayat permintaan dan ayat suruhan dalam teks. Yang kedua, murid dapat menyatakan dan memberikan respons terhadap ayat suruhan dan ayat permintaan. Sekarang murid boleh membuka buku teks muka surat 33. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar memberikan respon terhadap suruhan dan permintaan. Sebenarnya kita dah belajar pembelajaran dan kemahiran ini pada buku teks yang lepas, buku teks jilid 1. Tetapi kemahiran ini perlu dipelajari selalu agar murid tidak lupa cara untuk memberikan respon apabila menjumpai ataupun mendengar ayat suruhan dan ayat permintaan. Sebelum kita belajar berkenaan ayat suruhan, ayat permintaan dan cara memberikan respons terhadap ayat suruhan dan permintaan, jom kita baca perbualan antara Hanif dan kumpulannya serta rakan-rakannya yang berada di dalam bilik darjah. Jom kita baca. Kelestarian hutan bandar. Hanif sedang membentangkan hasil kerja kumpulannya. Minta perhatian semua, berikan tumpuan, saya akan membentangkan hasil kerja saya. Okey, kawannya memberikan respon. Terima kasih, dari sini hutan bandar ialah kawasan hutan yang dikekalkan di bandar. Hanif, tolong jelaskan tujuan hutan bandar dikekalkan. Okey, apa responnya? Hutan bandar dikekalkan untuk melestarikan alam di kawasan bandar. Hanif, terangkanlah fungsi hutan bandar pula. Okey, nanti kita akan cuba cadangkan apa respon yang diberikan oleh Hanif. Okey, jadi jom kita belajar berkenaan ayat suruhan dan ayat permintaan serta bagaimana untuk memberikan respons terhadap suruhan dan permintaan. Pada hari ini kita akan belajar berkenaan ayat suruhan dan ayat permintaan. Apa itu ayat suruhan? Ayat suruhan ini digunakan dengan tujuan memberikan perintah atau arahan. Intonasi suara menguatkan ayat suruhan. Contohnya, siapkan sekarang. Siapkan sekarang. Okey, jadi kita lihat intonasi suara untuk ayat yang kedua. Siapkan sekarang. Jadi, kalau murid lihat ada perbezaan. Okey, dengan intonasi suara, dia dapat menguatkan ayat suruhan. Sekarang kita lihat kepada contoh lain ayat suruhan. Yang pertama, ambilkan pen di atas meja. Ali, bawakan anak pokok itu ke sini. Jadi kalau murid lihat, ayat suruhan ini biasa bermula dengan kata kerja. Contohnya, ambilkan, bawakan. Okey, jadi itu ialah ayat suruhan. Kebiasaan ayat suruhan ini berakhir dengan perkataan kan. Okey, dan dimulai dengan kata kerja. Contohnya bawa, ambil, pasang dan sebagainya. Selain itu juga, tanda seru digunakan sekiranya mengandungi unsur perasaan. Okey, jadi kalau kita buat dalam penulisan kita, kita tulis dan kita tambah tanda seru pada belakang ayat, dia bermaksud mengandungi unsur perasaan. Biasanya unsur perasaan ni perasaan beremosi yang marahlah kebanyakannya. Yang pertama, contoh yang pertama, keluar dari rumah ini. Okey, jadi kalau murid lihat, tanda seru ini mengandungi unsur perasaan iaitu marah dan sebagainya lah. Yang kedua, siapkan tugasan itu sekarang. Okey, dengan tanda seru ini menguatkan intonasi dan mengandungi unsur perasaan. Jadi kalau murid tulis dalam penulisan, mesti ada tanda seru sekiranya mengandungi unsur perasaan. Selain itu juga, ayat suruhan boleh menggunakan partikel lah untuk melembutkan ayat perintah ini. Jadi kebiasaannya ayat suruhan ini nadanya tegas dan marah. Contohnya, keluar dari rumah ini. Keluar dari rumah ini. Dan dengan ada partikel lah, keluarlah dari rumah ini.
Okey, dengan lah ni dia dapat melembutkan ayat perintah tersebut. Yang kedua, awak siapkanlah petugasan itu sekarang. Okey, dengan ada perkataan lah ni dia melembutkan ayat perintah. Kalau kita buang perkataan lah, awak siapkan tugasan itu sekarang. Okey, dengan ada penegasan kad kepada kata kerja ni, okey, dia lebih bermaksud kepada suruhan lah. Tetapi dengan ada partikel lah ni, dia melembutkan ayat perintah. Kebiasaannya ayat suruhan ni macam tegas dan marah kan. Jadi kita perlu tambahkan lah untuk kita lembutkan ayat perintah ataupun ayat suruhan tersebut. Sekarang kita pergi kepada ayat permintaan. Ayat permintaan ini ialah ayat yang menggunakan kata permintaan dengan tujuan memohon permintaan dan pertolongan. Contoh perkataan permintaan iaitu minta dan tolong. Jadi, apabila awak jumpa perkataan minta, tolong, ia bermaksud ayat permintaan. Okey, ayat itu bermula dengan perkataan minta dan tolong, itu bermaksud ayat permintaan. Ingat dua perkataan ni iaitu minta dan tolong. Contoh ayat permintaan, tolong bukakan suis kipas itu. Minta perhatian semua murid-murid, bercakap dengan suara yang perlahan. Ketiga, minta kamu semua bertenang. Yang keempat, tolong tutup lampu sebelum kamu tidur. Jadi kalau murid lihat dengan ada perkataan tolong ataupun minta, ia meminta ataupun ia menyuruh seseorang berbuat sesuatu untuk kita. Itu bermaksud ayat permintaan. Okey, jadi ingat kalau kita nak minta seseorang buat bantu kita ataupun tolong kita, okey, kita gunakanlah dalam kehidupan seharian kita menggunakan perkataan tolong ataupun minta. Selain itu, ayat permintaan tidak boleh digunakan untuk ayat yang bermaksud negatif. Contoh ayat, tolong jangan merokok. Kalau nak cakap untuk ayat ini, kita cakap terus, jangan merokok. Tak perlu tambahkan tolong. Okey, tolong ni tidak boleh digunakan untuk ayat yang bermaksud negatif. Merokok ni negatif lah. Jadi, tak perlu perkataan tolong, terus kepada jangan merokok. Okey, macam tu. Okey, untuk yang kedua, minta jangan berkeliaran di kawasan ini. Itu pun tak boleh. Jadi, kena guna perkataan asal. Jangan berkeliaran di kawasan ini. Tak perlu tulis perkataan minta. Jadi, ingat murid-murid, tolong dengan minta ni tak boleh digunakan untuk ayat yang bermaksud negatif. Okey, kalau murid lihat, ini adalah ayat yang negatif lah. Ada merokok, ada berkeliaran. Jadi sekarang kita nak belajar bagaimana nak memberikan respons terhadap ayat suruhan dan ayat permintaan. Jadi sekarang kita lihat kepada ayat permintaan yang pertama. Tolong tutupkan suis lampu itu. Jadi apa yang boleh diberikan ataupun respons yang boleh diberikan oleh perempuan ini. Jadi ingat murid-murid, kalau kita nak memberikan respons terhadap ayat suruhan ataupun ayat permintaan, kalau perkara-perkara itu adalah perkara yang baik, kita perlulah menjawab dengan jawapan yang baik. Contoh cadangan jawapannya ialah baik, baiklah, boleh, ya. Itu adalah cadangannya. Dan kita mestilah menjawab dengan nada yang baik. Okey, tidak perlu menggunakan nada suara yang tinggi. Sekadar nada suara yang biasa sahaja. Jadi apabila diberi ayat permintaan ini, bagaimana kita nak memberikan respons? Cadangannya ialah baiklah, saya akan tutup suis lampu itu. Jadi ingat murid-murid, bagaimana nak memberikan respon? Kita biasakan jawab baiklah, boleh, barulah kita gunakan ayat-ayat yang seterusnya. Saya akan tutup suis lampu itu. Saya akan buangkan sampah itu. Macam itulah. Seterusnya kita lihat contoh situasi yang melibatkan ayat suruhan. Contohnya, ambil plastik ini dan letakkan sampah di dalamnya. Jadi ayat suruhan itu dia menyuruh, ambil plastik dan letakkan sampah di dalamnya. Kalau murid lihat dan murid perasan, dia menggunakan ayat yang baik sahaja. Tidak ada perkara-perkara yang negatif. Jadi bagaimana kita nak jawab? Kita jawab dengan baik. Jadi ingat murid-murid, kita boleh jawab baiklah, boleh, ya. Itu ialah cadangannya lah. Jadi bagaimana perempuan ini boleh jawab? Baiklah, saya akan buangkan sampah ke dalam plastik.
Ini ialah cadangan je lah. Baiklah. Okey, kalau murid nak jawab baiklah pun boleh. Baiklah, saya akan buangkan sampah ke dalam plastik pun boleh. Jadi ingat murid-murid, kalau kita nak memberikan respon terhadap ayat suruhan ataupun ayat permintaan, kita boleh jawab baiklah, boleh cikgu, baik cikgu, ya cikgu. Itu ialah contoh cadangan respon yang murid boleh gunakan. Jadi sekarang kita akan cuba cadangkan respons untuk ayat suruhan dan ayat permintaan dalam buku teks ini. Okey, jom kita cuba lengkapkan ataupun kita cadangkan cadangan responsnya. Minta perhatian semua, berikan tumpuan. Saya akan membentangkan hasil kerja saya. Jadi apa yang boleh diberikan respons oleh murid perempuan ini? Jadi dia boleh jawab, baiklah Hanif. Okey, baiklah Hanif. Itu pun dah cukup. Baiklah Hanif. Kalau nak bagi panjang lagi, kita ulang balik apa yang dia minta ataupun apa yang dia suruh. Baiklah Hanif, saya ataupun kami akan memberikan tumpuan. Okey, kalau murid lihat berikan tumpuan, ini ialah ayat suruhan lah. Jadi kita ulang kembali apa yang disuruh. Baiklah Hanif, kami akan memberikan tumpuan. Jadi ini cadangan responsnya, iaitu baiklah Hanif, kami akan berikan tumpuan. Terima kasih Darshini. Hutan bandar ialah kawasan hutan yang dikekalkan di bandar. Hanif, tolong jelaskan tujuan hutan bandar dikekalkan. Okey, kawan lelaki ini bertanya, Hanif, tolong jelaskan tujuan hutan bandar dikekalkan. Jadi bagaimana kita nak memberikan respon terhadap ayat permintaan ini? Ingat, cikgu dah ajar tiga perkataan ataupun 3 ayat respon yang murid boleh gunakan, iaitu boleh, baiklah ataupun ya. Jadi kita boleh jawab baiklah. Okey, itu ialah cadangan yang paling senang kita boleh buat lah. Baiklah. Hutan bandar dikekalkan untuk melestarikan alam di kawasan bandar. Jadi ini cadangan responsnya, baiklah. Hutan bandar dikekalkan untuk melestarikan alam di kawasan bandar. Hanif, terangkanlah fungsi hutan bandar pula. Jadi apabila ayat suruhan, kita boleh memberikan respons bagaimana? Kita jawab baiklah. Okey, baiklah, fungsi hutan bandar ialah meningkatkan kualiti alam, memerangkap debu, menyerap air dan mengekalkan ekosistem. Jadi ini cadangan respons yang boleh Hanif berikan. Baiklah, antara fungsi hutan bandar ialah meningkatkan kualiti alam, memerangkap debu, menyerap air dan mengekalkan ekosistem. Jadi ini ialah latihan bahasa Melayu pada hari ini. Murid perlu menyiapkan latihan buku aktiviti muka surat 37. Di dalam buku aktiviti muka surat 37 ini, kita akan cuba lengkapkan respons yang boleh kita berikan terhadap ayat suruhan dan ayat permintaan. Jadi jom kita baca terlebih dahulu sebelum kita cadangkan respons terhadap ayat suruhan dan ayat permintaan. Jadi tajuk perbualan ini adalah Dapur Suria. Saya minta Alia dan murid-murid bersedia untuk pembentangan ini. Okey, ini ayat permintaan sebab ada perkataan minta. Okey, ini ialah ayat permintaan lah. Seterusnya, Alia, bentangkan hasil projek Dapur Suria kamu ini. Okey, ini ialah ayat suruhan. Okey, menggunakan kata kerja bentangkan, bentang. Alia, cuba kamu terangkan kebaikan Dapur Suria ini kepada kami. Okey, dia bertanya. Okey, jadi dia juga menggunakan ayat suruhan, iaitu terangkan. Okey, jadi inilah ayat tanyalah. Oh begitu, tolong terangkan kesannya terhadap alam sekitar. Jadi ada lagi perkataan tolong. Tolong ini ialah ayat permintaan. Ingat murid-murid, ada 2 perkataan, iaitu tolong dan minta. Jadi dekat sini pun ada maklumat. Okey, maklumat ini adalah berkaitan dengan respon yang akan diberikan. Jadi kita akan cuba lengkapkan respons ini dengan ayat suruhan dan ayat permintaan yang bersesuaian.
Jom kita lengkapkan. Jadi sekarang kita akan cuba cadangkan respon terhadap ayat suruhan dan ayat permintaan. Jadi kita perlu cuba letakkan diri kita dalam diri Alia supaya kita boleh memberikan respons apabila kita mendapat ayat suruhan ataupun ayat permintaan daripada orang lain. Okey, jom kita cuba lengkapkan. Saya minta Alia dan murid-murid bersedia untuk pembentangan ini. Jadi bagaimana kita nak memberikan respon terhadap ayat permintaan cikgu ni? Okey, jadi kita boleh jawab, baik cikgu. Okey, nak jawab macam tu pun okey. Tetapi sebaiknya awak ulang balik apa yang cikgu tu minta. Baiklah cikgu, saya dan rakan-rakan sudah bersedia. Okey, jadi itu ialah cadangannya. Okey, baiklah cikgu, saya dan rakan-rakan sudah bersedia untuk pembentangan ini. Okey, ingat bagaimana kita nak memberikan respon? Kita jawab dulu, baiklah, kemudian kita ulang balik apa yang diminta ataupun apa yang disuruh. Seterusnya, Alia, bentangkan hasil projek dapur suria kamu ini. Okey, jadi bagaimana kita nak memberikan respon terhadap ayat suruhan ini? Bentangkan, kita jawab, baiklah. Okey, baiklah. Okey, ataupun baiklah cikgu, baiklah pun. Okey, jadi kita boleh jawab, dapur suria menggunakan tenaga matahari. Okey, jadi kita ambil maklumat-maklumat ni, kita masukkan dalam respon yang diberikanlah. Baiklah, dapur suria menggunakan tenaga matahari. Jadi ini cadangan respons yang kedua. Baiklah cikgu, dapur suria ialah dapur yang menggunakan tenaga matahari. Seterusnya cikgu itu menyuruh lagi, Alia, cuba kamu terangkan kebaikan dapur suria ini kepada kami. Okey, dekat sini ada maklumat tentang kebaikannya. Jadi kita akan pindahkan dalam respon yang diberikanlah. Jadi kita boleh tulis boleh. Okey, boleh ataupun baiklah. Boleh kebaikan dapur suria ini. Okey, kita tulis kebaikan dapur suria ini ialah, okey, kita masukkan maklumat ini. Ialah tidak menggunakan api, tidak mengeluarkan asap dan menggunakan bahan kitar semula. Jadi ini cadangan responsnya. Boleh cikgu, dapur suria tidak menggunakan api dan tidak mengeluarkan asap. Selain itu, dapur suria juga menggunakan bahan kitar semula. Oh begitu, tolong terangkan kesannya terhadap alam sekitar. Jadi ini ialah ayat permintaan. Jadi ada maklumat kesannya tidak mencemarkan alam. Jadi bagaimana kita nak jawab? Ingat, kita jawab baiklah dahulu. Baiklah. Kesan dapur suria ialah tidak mencemarkan alam. Okey, cikgu ambil maklumat di bawah ni, cikgu pindahkan dalam responsnya. Jadi kita boleh jawab, dapur suria ini tidak mencemarkan alam sekitar. Jadi kalau tak jawab baiklah pun boleh. Okey, terus kepada jawapan pun boleh. Tetapi ingat murid-murid, bagaimana kita nak memberikan respons? Mestilah dengan nada suara yang lembut dan menjawab apa yang diminta. Jadi ingat murid-murid, kita mestilah gunakan nada suara yang betul dan mestilah menjawab dengan laras bahasa yang tepat dan penggunaan bahasa yang sesuai. Terutamanya apabila memberikan respon terhadap orang-orang yang lebih dewasa daripada kita. Terutamanya ibu bapa dan guru kita. Jadi itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.